bersifat universal, yang bersifat global. Kerana dalam tulisannya, apabila ia melihat dengan teliti struktur pentadbiran kolonial Inggeris tu, katanya struktur ini sama di mana pun. Baik di India, baik di Belanda, sistem yang digunakan adalah sistem yang sama. Dan ini kerana dalam sistem kolonial ini, mereka telah melahirkan satu universal citizen yang bersifat profesional dan efektif. Nah, ini yang ia cuba menghidupkan kembali dalam semangat orang-orang Melaka pada waktu itu. Dan ini balik kepada zaman Hang Tuah lagi. Kerana ini yang masalahnya. Kalau kita membaca hikayat Hang Tuah, ya masalahnya di Malaysia ini kita membaca hanya bahagian pertama. Kita lupa bahawa ada bahagian kedua. Bahagian kedua ini hampir tak pernah dibaca oleh siapa pun. Di mana Hang Tuah daripada pahlawan menjadi seorang sufi akhirnya kerana ia membuang lambang-lambang kuasa. Dan dari pendekar, dia menjadi seorang yang bertasawuf. Dan apakah berlaku pada bahagian kedua ini? Inilah transformasi Hang Tuah daripada seorang patriot yang sempit menjadi satu insan yang bersifat universal. Dan ini bagi saya, inilah maknanya istilah perkata takkan Melayu hilang di dunia, bahawa sifat kosmopolitan itu tak mungkin hilang. Kerana manusia yang bersifat kosmopolitan, yang bebas daripada sempadan-sempadan politik, sempadan-sempadan ras, politik suku begini, akhirnya ia memerdekakan dirinya sendiri dan menjadi satu individu yang bersifat global. Nah, ini pada waktu Hang Tuah, abad ke-15-16. Dan saya rasa inilah idea ni yang dipetik oleh Munshi Abdullah dan cuba menghidupkan kembali dalam konteks masyarakat Melaka abad ke-19. Nah, inilah dilema yang kita menghadapi hingga ke hari ini. Kita masih belum memerdekakan diri kita. Kerana kita tidak mengambil langkah yang sama dengan Hang Tuah, iaitu Hang Tuah. Kemerdekaan Hang Tuah itu berlaku pada saat di mana ia sedar bahawa berpegang secara babi buta kepada kuasa dan lambang-lambang kuasa itu sebenarnya itulah yang mengabdikannya. Apabila ia tak berpegang lagi kepada lambang-lambang kuasa, apabila ia membuka mindanya, tak lagi berfikir secara sempit, ia menjadi manusia yang merdeka. Dan kemerdekaannya, ini yang ironinya, kemerdekaannya Hang Tuah berlaku apabila ia membuang lambang-lambang kuasa dan sedar bahawa sebenarnya manusia yang bebas adalah manusia yang tak perlukan lambang-lambang ini. Ia dapat pergi ke mana, merantau ke mana, seperti dalam bab kedua Hang Tuah, di mana daripada China hingga ke Turki, satu dunia, ia menjadi manusia yang universal. Dan inilah Melayu yang Hang Tuah cuba hidupkan kembali. Jadi struggle Hang Tuah ini adalah struggle untuk kebebasan, membebaskan diri dia sendiri daripada objek politik menjadi insan yang dapat berfikir secara intelektual, secara objektif, secara universal. Dan saya rasa proses ini masih keterusan hingga ke waktu ini. So walaupun dia membuang senjata keris dan menumpukan kepada bertafakur dan melihat dunia sebegitu, dan dia masih boleh survive ataupun mandiri. Dan saya membaca tulisan tu juga disebut oleh Munshi Abdullah bahawa kenapa hanya selepas 2 atau 3 generasi Empayar Melaka itu, mereka begitu hairan apabila Inggeris cuba meletupkan